Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini kelas pendidikan jasmani tingkatan 2 adalah berkaitan dengan bab kekeluargaan iaitu jurang generasi. So kita teruskan dengan standard pembelajarannya. Kita akan tengok apakah standard pelajarannya. Yang pertama adalah menyatakan maksud jurang generasi. Okey, menyatakan maksud jurang generasi, menganalisis jurang generasi dalam keluarga, menilai kepentingan merapatkan jurang generasi dalam keluarga, menjana idea cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Okey. So kita tengok apakah itu jurang generasi. Okey. Okey, keluarga merupakan satu kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu unit kecil. Okey, dia ayat dia yang boleh kita dapat dekat sini adalah satu kumpulan manusia ni satu kumpulan manusia hidup bersama sebagai satu unit kecil dalam masyarakat lah. Okey. Ahli-ahli dalam keluarga selalunya mempunyai ikatan kekeluargaan. Okey, kita duduk dalam satu family. Jadi biasanya kita ada perkaitan lah di antara satu rumah tu, mesti ada perkaitan dengan antara satu sama lain lah. Sama ada adik-beradik, ibu dan ayah, suami isteri, ataupun datuk dan cucu. Kita akan tengok bagaimana hubungan tersebut. Unit ini memberi informasi tentang jurang generasi dalam aspek kekeluargaan dan kelakuan yang sewajarnya yang boleh diambil bagi merapatkan jurang generasi. Hal ini bertujuan mewujudkan keluarga yang saling memahami dan harmoni. Okey, kita akan tengok satu persatu nanti. Iaitu jurang generasi. Okey. Okay, jurang generasi. Okey. Jurang generasi ini adalah jurang generasi ada beberapa kategori, iaitu jurang generasi dalam keluarga. Pertama sekali adalah jurang generasi dalam keluarga lah. Okey, keluarga merupakan hubungan yang wujud antara seseorang melalui pertalian darah, perkahwinan ataupun pengambilan anak angkat mengikut undang-undang. Okey. Definisi sebuah keluarga itulah sama ada dia ada pertalian darah ataupun perkahwinan ataupun dia ambil anak angkat ikut undang-undang. Okey. Hubungan kekeluargaan merupakan aspek terbesar dan penting dalam proses pendidikan dan kehidupan seseorang. Biasanya, tingkah laku dan cara seseorang individu mencerminkan sesebuah institusi kekeluargaan. Kepincangan atau kegagalan dalam keluarga memberi implikasi negatif terhadap sahsiah dan corak kehidupan seseorang individu. Okey, keluarga ni memang memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan kita lah. Sama ada keluarga tu begitu positif ataupun keluarga itu terlalu banyak terlibat dengan perkara-perkara negatif, dia akan menjadi satu faktor penyebab kelakuan, tingkah laku, suasana keluarga tersebut, sama ada harmoni ataupun tidak, sering bergaduh ke. Okey, kita akan tengok satu persatu lagi. Nombor satu, okey. Yang pertama, jurang generasi bermaksud perbezaan antara generasi lama dan generasi terkini. Okey, dia ada generasi-generasi dia. Memanglah dari zaman kalau atuk nenek kita atau opah kita tu dia dah lahir terlebih dahulu. Jadi perbezaan umur dengan kita begitu jauh lah. So adalah perbezaan umur di situ. Jurang generasi berlaku dari aspek pengalaman, pengetahuan, pemikiran dan juga persepsi. Sebab itu orang-orang tua selalu memberi nasihat kepada kita kerana mereka pernah melalui situasi-situasi tersebut. So dia orang dah ada pengalaman, ada pengetahuan bagaimana nak handle, nak mengatasi masalah tersebut. Sebab tu kita kena hormati orang tua kerana mereka telah terlebih dahulu mendapat pengalaman tersebut dan tahu apa nak jadi. So dengan perkara-perkara yang telah terjadi pada zaman mereka, so mereka menasihati kita lah. Okay, jurang generasi
Jurang antara generasi amat ketara dalam hal melibatkan cara berkomunikasi dan berpakaian. Yalah, zaman dahulu perpakaiannya lain. Zaman sekarang perpakaiannya, cara pakaiannya lain. Ya. Jenama-jenama pakaian pun lain dulu. Style seluar pun lain. Cara sikat rambut lain. Okay. So, dia berlainan antara jurang generasi tertentu tu dengan yang terkini. Tak boleh, kita tak boleh samakan. Tak boleh kita buat sama label macam kita juga. So, kita kena hormat orang-orang yang lebih tua, orang-orang terdahulu tu kita hormat. Nombor 4, kita tengok. Generasi terdahulu berada dalam lingkungan zaman dan persekitaran yang berbeza. Sementara generasi kini dalam zaman dan lingkungan yang serba kompleks. Zaman dahulu, kalau ikutkan perbandingan antara saya dengan pelajar-pelajar sekarang ni, pada zaman dahulu kita kerap membaca surat khabar. So sekarang ni saya tengok surat khabar pun dah semakin surut, sehingga kan ada yang dah tutup buku. Komik pun dah tutup buku, nampak yang habis bankrupt ataupun dah tak laku kan. Jadi dia dah tak ada pembeli di pasaran, jadi ditutup. Sebab apa? Sebabnya dah ada di sini. Ini semua bacaannya berada di hujung jari, berada di telefon. So jadi generasi saya dan generasi pelajar-pelajar sekarang adalah sangat-sangat berbeza. Ya, tambah zaman-zaman dulu lagi berbeza. Sumber informasinya lagi berbeza. Contoh zaman dulu, kalau kita nak tengok TV ataupun movie ke, kita kena pergi pawagam. Kita tak ada TV pada zaman tu. Selepas tu dah mula TV wujud, jadi pawagam-pawagam kecil pun merosot jualannya. Okay, so sekarang ni lagi teruk, sudah ada streaming ya. Bagaimana kita boleh tengok dekat handphone, dekat Android box. So zaman-zaman dah berbeza. Okay. Nombor 5. Istilah generasi baby boomers, X, Y, Z dan Alpha digunakan untuk merujuk kepada kelompok generasi dalam kumpulan umur tertentu. So kita tengoklah. Okay, baby boomers sebelum tahun 1965 lahirnya dikenali sebagai baby boomers. Generasi X 1965 hingga 1980. Generasi Y, so sekarang generasi Y 1981 hingga 1994. Saya berada di generasi Y. Okay. Generasi Z 1995 hingga 2010. So generasi Alpha 2011 hingga 2025. Saya berada di kategori sini. Okey, maksud saya jenis generasi Y. Pelajar-pelajar saya tak pasti kamu generasi mana lah. Kamu tengoklah kamu generasi mana dan kita boleh bandingkan dengan corak pemikiran kita dengan generasi yang baru ni. Faktor wujudnya jurang generasi. Okey, macam mana boleh jurang generasi ni wujud? Okey, latar belakang kehidupan. Okey, mempengaruhi gaya hidup. Contoh, generasi dahulu melakukan sendiri kerja rumah. Generasi sekarang boleh mendapat khidmat orang gaji. Okey, dulu kita buat kerja rumah sendiri. Okey, sampaikan semua suri rumah ke apa, dia pandai buat sendirilah. Pandai masak-memasak ataupun dapat melakukan kerja pertukangan sendiri. Sekarang ni semua upah. Sampaikan saya tengok kesemuanya maid ataupun pembantu rumahnya daripada Indonesia kita ambil. Sebabnya latar belakang sudah berbeza. Kedua ibu bapa perlu bekerja untuk menampung kehidupan. Jadi anak-anak di rumah tak ada siapa jaga. So kita antara salah satu jalan penyelesaiannya adalah mengambil pembantu rumah, khidmat orang gaji. Itu dulu dan sekarang. Dulu mungkin barangnya sedikit murah. Jadi seorang bekerja pun sudah cukup. Bapanya bekerja, ibunya menjadi suri rumah. Sekarang sudah tidak begitu lagi generasi kita. Maksudnya kos hidup semakin tinggi, memerlukan kedua-dua ibu dan bapanya bekerja selain daripada ibu bapa, dan ibu dan bapanya mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi kita nak kerja lah, dah biasa nak kerja. Pengalaman hidup. Okay, pengalaman hidup.
Okey, mempengaruhi corak pemikiran. Contoh, pemikiran generasi awal, kemerdekaan ringkas dan pendedahan terhadap dunia luar terhad berbanding pemikiran generasi pada masa ini yang lebih terbuka dan juga kompleks. Dulu kalau sebelum merdeka, benda lain tak adalah kita nak memikirkan bagaimana nak mencapai kemerdekaan, duduk relax kan. Tapi zaman sekarang, zaman-zaman dah maju, sampaikan dunia luar yang perkara-perkara yang berlaku pada dunia luar pun kita dapat tahu, okay, dengan mudah. Sebagai contohnya kata isu Palestin, katakan berlaku serangan daripada puak Zionis, terus dapat kita tahu dan kita boleh bantu. Begitulah sampai negara-negara Islam lain pun kita dapat ketahui. Begitulah. Jarak umur mempengaruhi komunikasi. Contoh, generasi dahulu tidak memahami bahasa generasi sekarang yang banyak menggunakan bahasa selanga. Bahasa selanga, bahasa pelik-pelik ni. Saya pun kadang-kadang tak faham dengan bahasa-bahasa pelajar-pelajar sekarang. Ada istilah-istilah yang mereka guna pakai. Okay. Contoh dulu selfie, takat gambar sorang-sorang lah. Sampaikan selfie ni dimasukkan dalam kamus. Itu bahasa-bahasa yang baru lah. Okay. Bahasa selfie ni wujud apabila ada kamera, kamera daripada handphone tu, dia tangkap gambar sorang-sorang, banyak post. So, kita panggil dia selfie. Perkembangan teknologi ini paling besar pengaruhnya, semakin canggih. Contoh, generasi dahulu kurang pendedahan tentang alat komunikasi seperti telefon bimbit, tablet, komputer riba berbanding generasi masa ini. So, dalam tempoh sekarang ni, ataupun dalam tempoh PDPR ini, ataupun dalam pandemik tempoh PKP ini, kita perlu memerlukan teknologi terkini lah untuk seperti ini, pembelajaran, perhubungan, komunikasi, semuanya menggunakan telefon bimbit. Malahan kita nak membeli barangan daripada negara luar, daripada China contohnya, kita dah ada platform, sediakan duit sahaja, dah ada platformnya. Kita guna Lazada ataupun Shopee. Sampai begitulah perkembangan teknologi telah begitu pesat, mempengaruhi sekeliling. Dulu contoh, kita bagi pos, pejabat pos tu hanya untuk menghantar surat, beli stamp. Sekarang dah menghantar barang-barang online, begitu banyak sekali. Begitulah pengaruh teknologi, kemudahan pada masa kini. Okey, kepentingan merapatkan jurang generasi. Yang pertama sekali, kita dapat mengeratkan hubungan. Okey, mesti nak kena rapatkan hubungan di antara ibu bapa, komunikasi penting, saudara mara ke apa ke. Memudahkan komunikasi. Kalau kita berjaya, kita dapatkan antara ni, seronok kita bersembang-sembang, tapi kita kena hormatlah. Jangan pula kita rasa kita muda kuat, kita belagak. Dengan orang tua kita kena hormat, cakap kena dengan bahasa yang lebih lembut lah. Okay. Mengekalkan hubungan baik, mewujudkan keluarga bahagia, mengukuhkan esensi keluarga. Okay. Itu adalah kepentingan merapatkan jurang generasi. Okay. Okay, kita tengok dekat bawah ni dia ada dialog sedikit. Okay. Satu gambaran di mana ahli keluarga sedang makan besar bersama-sama di rumah. Okey, saya kira ini adalah di rumah lah, ataupun di restoran. Kita tengok. Siu Fong merupakan murid tingkatan 2 di Sekolah Menengah Seri Perkasa. Seri Perkasa ni, Terintan ni. Bapanya merupakan seorang guru, manakala ibunya bertugas sebagai jururawat. Selain itu, Siu Fong mempunyai seorang abang, 2 orang adik. Bapa Siu Fong sering menasihatinya dan adik-beradik supaya sentiasa menghormati sesama ahli keluarga. Bagi mengeratkan hubungan antara ahli keluarga, Siu Fong telah mencadangkan kepada bapanya untuk menjemput datuk dan nenek makan malam di rumahnya. Okey, dengan cara bagaimana Siu Fong ni merapatkan hubungan
antara datuk dan nenek dia adalah dengan menjemput, meminta bapanya menjemput atuk dan neneknya makan malam di rumahnya. Ini salah satu cara lah, banyak macam cara lah. Kita ada gotong royong, kita ada keluar bercuti, banyak contoh yang boleh kita jadikan contoh untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Makan adalah yang paling mudah, okey, paling senang sekali lah. Kita makan bersama-sama kan. Okey. Bagi Siu Fong, makan malam merupakan satu cara yang dapat merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Yalah, waktu makan tu kita perlu sembang-sembang. Kalau boleh, sekarang ni kita buat challenge, handset tu diletakkan di tengah-tengah, tak ada siapa pun ambil. So kita tengok mau sembang tak generasi muda ni dengan generasi yang awal. Bapa Siu Fong bersetuju dengan cadangan itu dan menjemput datuk dan nenek Siu Fong untuk makan malam bersama. Okey, kita tengok dialog ini. Dia kata kita boleh jadikan majlis makan malam seperti ini sebagai aktiviti merapatkan hubungan kekeluargaan. Yalah. Terima kasih Siu Fong, jemputlah makan datuk dan nenek. Terima kasih, sedapnya masakan ibu. Okey. Ada puji-pujian macam tu. Seronok. Ya. Beginilah cara untuk merapatkan hubungan dalam keluarga. Saya setuju dia. Selepas ini kita boleh adakan majlis seperti ini di luar sambil melancong. Nampak? Untuk bercuti pun boleh. Di luar sambil melancong. Okey, cantik. Ini adalah salah satu cara untuk kita merapatkan jurang generasi. Okey, kita tengok dialog ni, datuk dan cucu pula. Kalau kamu ingin tahu zaman datuk dengan zaman kamu sekarang sangat jauh berbeza. Bezanya, apakah bezanya datuk? Ya, anak-anak zaman dahulu, terutamanya anak perempuan, tidak ramai yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Sekarang begitu banyak peluang untuk belajar sehingga orang perempuan sudah menjadi ketua dalam sesuatu bidang. Ya, dulu mungkin pemikiran kuno bahawa anak perempuan ni tidak boleh ataupun tidak perlu belajar tinggi-tinggi kerana dia orang-orang tua dulu beranggapan bahawa perempuan ni hanya bekerja di dapur. Jadi kalau bekerja di dapur tak payah belajar tinggi-tinggi pun boleh kalau bekerja di dapur. Oh begitu. Oh benarkah begitu? Dia kata. Apakah lagi bezanya dulu dengan sekarang datuk? Orang dulu menggosok baju menggunakan setrika arang, basuh baju dengan tangan. Dia ada televisyen dan pergi sekolah berjalan kaki berbatu-batu. Beza kan? Ya betul. Zaman dulu, tapi zaman saya tak ada sampai guna arang lagi. Basuh baju dengan tangan tu ada. Zaman kita di universiti tu tak ada lagi perkhidmatan dobi di sesuatu tempat tu, kita basuh lah guna tangan. Tapi sekarang ni dobi layan diri tu dah jadi famous. Tapi serika dengan arang tu tak ada lah. Zaman saya tak ada lah. Pergi ke sekolah jalan kaki, ya saya masih pergi ke sekolah dengan berjalan kaki pada waktu itulah, tahun 90-an. Yalah, berbeza sungguh. Datuk dulu ada telefon bimbit tak? Ada internet WhatsApp. Internet WhatsApp mana ada katanya. Telefon besar letak kat rumah tu sajalah yang ada. Telefon biasa tu lah, dial tu kan. Mana ada telefon yang canggih-canggih macam kamu sekarang, apatah lagi internet dan WhatsApp. Jadi bagaimanakah datuk berhubung dengan kawan-kawan yang jauh? Guna surat lah. Betul tu, guna surat. Okey, seronok dulu zaman dulu, seronok menggunakan surat. Kalau pergi kad hari raya tu boleh lawan pula siapa paling banyak dapat kad hari raya, dia menang. Okey, itu dululah. Sekarang ni jauh berbeza dah. Tulis surat dan postkan. Kamu harus manfaat segala kemudahan yang ada sekarang dengan sebaik-baiknya. Okey, itu dah dialog antara datuk dan cucunya. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Untuk pendidikan jasmani dan kesihatan tingkatan 2, tajuk kekeluargaan jurang generasi. Kita akan jumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.